Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Hafiz selaku moderator, Datuk dan Datin selaku penganjur pada majlis ilmu, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 13 hari bulan 2 2025 bersamaan dengan 14 Sya'ban 1446. Bermakna malam ini dikenali dengan nama malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban, di mana pada malam ini, malam Jumaat yang mulia, malam nisfu Sya'ban, maknanya ada kelebihan-kelebihan yang tersendiri. Jadi para jemaah sekalian, kita perbanyakkanlah, tingkatkan ibadat kita, selawat kita ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca surah Al-Kahfi, baca ayat-ayat Quran, dan perbanyakkan segala perkara kebaikan yang mampu kita lakukan pada malam yang mulia yang diberkati ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita yang terbaik yang kita dapat raih pada setiap masa, setiap zaman dalam program memenuhkan, memberatkan timbangan amalan kita dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi alhamdulillah, inilah peluang yang besar dan ruang yang cukup agung untuk kita memperbanyakkan, meningkatkan amalan kita supaya tidak ada penyesalan di akhirat esok apabila kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada manfaat keluarga, harta benda, kecuali hari kita datang bertemu Allah dengan hati yang sejahtera. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sejahterakan hati kita sebagaimana usaha kita selama ni, belajar kitab kita pun namanya penawar bagi hati. Tujuannya untuk kita apa? Untuk kita bersihkan hati kita, jernihkan hati kita daripada segala perkara yang tidak baik. Sebab itulah dalam hadis tentang nisfu Sya'ban yang disebut oleh para ulama riwayat itu pun mengatakan bahawa Allah Ta'ala beri keampunan kepada hamba dia kecuali musyahin, kecuali orang yang berkelahi. Kecuali orang yang berkelahi dan orang-orang musyrik. Maknanya kalau kita malam ni tidak lagi bersihkan jiwa kita, masih lagi berbenci dengan saudara-saudara kita orang Islam, maka sukarlah untuk kita. Sehingga para ulama mengatakan tak cukup dengan baca Yasin, tetapi kalau hati masih lagi dengan dendam kesumat, masih lagi dengan perkara-perkara yang tidak baik. Jadi itulah nasihat kita, pesanan kita, muhasabah kita dalam melalui hari yang ceria, malam-malam yang punya kelebihan ataupun yang ada ini. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah, kita sambung perbincangan kita dalam kitab Penawar Bagi Hati, muka surat bab yang ke-8. Bab yang ke-8 sebab dia ada dua versi. Versi yang lama, versi baru. Saya baca ni versi cetakan yang kedua, muka surat 106. 106 jadi baik. Tajuk kita malam ni menarik. Tajuk dia tamak dalam berkata-kata.
Tamak dalam berkata-kata maknanya kita ni suka bercakap, cakap lebih ataupun cakap banyak. Dia masalah kita. Bercakap tak salah. Kalau salah bercakap, orang yang paling unanya sekali, ustaz-ustaz lah, penceramah-penceramah. Tahu mana Ustaz Hafiz? Kita yang banyak cakap, pengurusi cakap 5 patah ya, kita bercakap 50 sehingga sejam setengah. Kalau kata orang bercakap banyak semuanya salah, sebenarnya kau ustaz-ustaz penceramah ni. Tapi cakap banyak yang tak ada faedah. Cakap kuat tapi faedahnya tidak ada, kita kata itulah yang dilarang di dalam Islam. Kalau setakat cakap saja tapi tidak menjadi masalah, tidak kata ada benda yang menyalahi, tak ada cakap lah, cakap banyak mana pun. Lagi banyak cakap, lagi faedahnya banyak, kita kata alhamdulillah, banyaknya pahala yang Allah Ta'ala sediakan untuk orang yang bercakap dengan al-kalimah at-tayyibah. Baik, tengok kitab kita ni. Tengok kitab kita. Tamak dalam berkata-kata, dalam bahasa Jawi dia, bab yang kedua pada menyatakan sangat loba. Sangat loba. So loba tu bahasa Jawi lama lah. Kalau bahasa kita tak tamak. Sangat tamak untuk berkata-kata. Mana banyak cakap. Kecek lebih, kata orang. Tamak dalam berkata-kata adalah satu kelakuan yang dicela, yang wajib ke atas kita bagi menjauhinya. Mana kalau cakap tak ada faedah, tak usah cakap. Diam lebih baik. Apabila seorang itu banyak berkata-kata, sudah tentu perkataan yang keluar daripada mulutnya hanya perkataan yang sia-sia. Jadi kalau kita baca kitab, baca tazkirah, itu tak ada sia-sia, itu perkataan yang baik yang perlu kita teruskan. Maka ini bukan sahaja menyebabkan jantung itu makna hati. Tuan Syekh Abdul Qadir rahimahullah, dia terjemah qalbun dengan makna jantung. Qalbun dengan makna jantung. Sebab memang bahasa Arab gitu. Qalbun itu jantung. Qalbun dengan makna jantung. Dia terjemah jantung. Jadi sesiapa yang banyak berkata-kata, nasaya jantung dia menjadi gelap. Bahkan banyak berkata-kata boleh menyebabkan jantung itu mati. Bukan mati berdenyuk. Kalau mati berdenyuk, kita masuk kubur. Mati berfikir. Mati untuk berfikir kepada perkara-perkara yang baik-baik. Itu dia panggil mati. Itu dengan makna mati, bukan mati nyawa, mati kalau jantung tak gerak, mati kita tak. Tapi ini panggil mati hati. Kerana itulah Rasulullah SAW memberi peringatan terhadap lidah. Sabda Nabi SAW kepada Muaz. Tuan-tuan kena ingat hadis ni panjang. Yang diriwayatkan oleh Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu, ketika Muaz tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apakah amalan yang boleh menyampaikan dia kepada syurga, maka di ujung hadis Nabi kata, wa hal yakubbun nas ala wujuhim aw manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidak akan dihumbankan manusia itu ke atas muka mereka ataupun ke atas hidung mereka, melainkan perkara yang mereka sendiri ucapkan dengan lidah mereka itu. Hadis ini dalam Tirmizi. Dia punya riwayat dia panjang. Kita dah ulang banyak kali dalam hadis kita ni pun. Kita kata alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi peringatan besar kepada kita semua, insya-Allah. Menjadi peringatan besar kepada kita semua. Baik para jemaah sekalian, sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Tengok Nabi bagi dua patah je. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa dia betul-betul beriman pada Allah dengan hari akhirat. Jadi kita ni hari akhirat ni maknanya kita yakin kita ni akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Falyaqul khairan, cakap baik, aw liyasmut, atau diam je, tak usah duduk kecek. Bahasa Kelantan kata kecek, tak usah buah. Diam. Dia macam mana pun para jemaah sekalian, para pencinta ilmu sekalian, mesti kalau ada percakapan mesti dia pergi juga ke tempat-tempat yang kalau kita tak kontrol lah, kalau kita tak kawal, akan pergi juga. Lara paling tidak pun. Yang paling berat sekali dia pergi ke mana? Pergi kepada mengata orang, mengumpat orang, mengeji, macam-macam. Maka Nabi kata cakap baik atau diam. Itu selamat. Kalau cakap yang lara, eloklah tak usah cakap. Cakap
Yang pentingnya lah, alhamdulillah. Dan Nabi SAW juga telah memberi jaminan. Nabi kata apa? Man yatawakkali. Tengok dalam riwayat yatawakkali. Dalam riwayat Bukhari, tengok di nota nombor 2 di bawah, kan? Man yadman li. Tengok, man yadman li. Siapa dia beri jaminan pada aku? Jaminan untuk apa? Untuk menjaga ma baina lahyai. Lahyai ini 2 tulang rahang ni. Dia panggil, orang Kelantan kata tulang keng. Tulang keng, tulang rahang. Wa ma baina rijlaihi, dan di antara 2 kaki. 2 kaki itu mana faras, kemaluan. Adman lahul jannah, aku jamin untuk dia syurga. Allahu Akbar. Aku jamin untuk dia syurga. Hadis ini dalam Bukhari. Hadis yang tadi ada tiga seruan Nabi SAW. Tengok di nota kaki nombor 1. Saya terlepas pandang tadi. Yang pertama Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu. Siapa dia betul-betul beriman Allah dan hari akhirat, jangan dia menyakiti jiran dia. Jangan menyakiti jiran. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa dia beriman Allah dan hari akhirat, adalah dia muliakan tetamu dia. Muliakan tetamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi dalam hadis ini semuanya hadis tentang hubungan di antara kita dengan manusia. Hubungan di antara kita dengan manusia. Mulia tetamu, jangan menyakiti jiran, muliakan tetamu, dan berkata baik. Allahu Akbar. Dia para jemaah sekalian, para pencinta ilmu sekalian, kita ni kadang-kadang pergi ke neraka, na'udzubillah, kita minta perlindungan Allah Ta'ala, bukan sebab hubungan kita dengan Allah, tapi sebab hubungan kita dengan manusia. Gagal kita berinteraksi dengan manusia. Sekarang ni kalau kita bangkit isu kejiranan, bahaya betul. Duduk dekat rumah dah, macam-macam dia buat kerana dengan bisingnya, dengan sekarang ni orang suka bela hayawan. Bela hayawan yang berbau busuk. Lepas bela ayam pun ada di kampung. Ayam dia mari duduk berak depan tangga kita. Tapi waktu bertelur dia mari kutip ambil. Nak kata apa ni? Jadi banyaklah isu-isu semasa yang berkait dengan kehidupan kita manusia ni memang disebut oleh baginda Nabi SAW. Tapi oleh kerana tajuk kita ni tajuk kata-kata, jadi kita fokuskan kepada dia saja. Jadi yang 3 dalam Bukhari ni 3 penyakit yang disebut oleh Nabi SAW. Jiran, tetamu datang ke rumah, kita kena muliakan dia. Di antara mulia tetamu, bagi dia makan. Itu kemuliaan tetamu. Baiklah. Tengok muka surat seterusnya. Yang dimaksudkan dengan 2 tulang dagu itu adalah tulang dagu sebenarnya tulang rahang sini ni. Adalah antara lidah, dan maksud antara 2 kaki itu faraj. Itu huraian hadis lah. Rasulullah SAW juga ditanya akan perbuatan yang menyebabkan ramai manusia masuk ke dalam neraka. Maka Nabi SAW bagi jawapan, ma aktsaru ma yudkhilul jannah. Orang tanya Nabi, tengok nota kaki nombor 3. Apakah amalan yang banyak memasukkan orang ke dalam syurga? Amalan apa kau boleh bawa kita ke syurga? Qala at-taqwa wa husnul khuluq. Sifat takwa dan baik perangai. Ini ke syurga. Wasuila, ini yang sampai tajuk kita ni. Wasuila ma aktsaru ma yudkhilun nar. Apakah amalan perbuatan yang menyebabkan ramai orang ke neraka? Qal al-ajwafan, 2 rongga. 2 rongga, al-famu wal farju, iaitu mulut dan faraj. Jadi 2 ni kalau tak jaga, kalau tak maintain molek, tak kawal dia, maka dia ke neraka, wal iyazbillah. Dia ke neraka, wal iyazbillah. Baiklah, hadis ini riwayat Ibnu Majah dan sanadnya hasan. Baik. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah SAW, baik. Hadis ini dia tulis hadis, tapi sebenarnya kata-kata Umar. Ini pentingnya ilmu tahqiq, dia panggil tahqiq, mana meneliti kata-kata.
Dia panggil hadis mauquf. Betul ya? Hadis mauquf makna hadis yang diambil daripada kata-kata sahabat. Ambil daripada kata-kata sahabat radhiyallahu anhum. Kata Umar. Tulis itulah. Dia tulis Rasulullah bersabda, tak tulis Umar. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Man kathura kalamuhu kathura saqatuhu." Siapa dia banyak cakap, banyak buah, banyak berkata-kata, nescaya dia banyak kesilapan. Dia panggil step by step. Banyak kata, banyak silap. Wa man kathura saqtuhu kathurat junubuhu. Sesiapa yang banyak silap, banyaklah dosa dia. Siapa dia banyak silap, dosa pun banyak, kan? Wa man kathurat junubuhu fannar aula bihi. Maka sesiapa yang banyak dosanya, maka api neraka lah tempat utama bagi dia. Allahu Akbar. Kata-kata Umar ini diambil daripada Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah. Sebab itulah dalam tengok nota nombor 4, dia kata Suyuti mengatakan hadis ini dikeluar oleh At-Tabarani daripada Ibn Umar dengan hadis yang sahih lemah. Tapi dalam yang betulnya ini dia ambil daripada kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu an Umar wa an jami'i al-sahabah. Baiklah. Jadi kita kena usahakanlah supaya teks-teks yang Nabi ini kita perjelaskan. Kita perlu mengetahui terdapat banyak kebinasaan yang lahir disebabkan lidah. Jadi kita kena tahu banyak banyak kebinasaan yang lahir disebabkan lidah. Memadai sekiranya kita menolak semua itu dengan beramal satu ayat daripada Al-Quran yang mulia ini. Syekh Abdul Qadir kata, mutadabbur ayat ini, kamu perhatikan ayat ini, insya-Allah cukuplah untuk kita pertahankan menjaga keadaan kita. Apa dia ayat? Qauluhu ta'ala, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqah. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan. Maknanya buah-buah, cakap-cakap orang itu tak ada benda baik. Illa. Jadi ada hak baik, bukan tak ada langsung. Yang pertama, amara bisadaqah, orang yang bisik, cakap, suruh sedekah. Itu. Au ma'ruf, atau bercakap benda baik. Kita suruh orang buat baik, nasihat, au islahim bainan nas, atau kita damaikan antara dua manusia. Jadi manusia berkelahi, kita bagi damaikan. Itu di antara usaha yang sangat menaik. Di antara usaha yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Apa dia usaha? Iaitulah kita damaikan antara dua manusia. Surah An-Nisa ayat 114. Maksud ayat itu adalah kita akan terlepas daripada kebinasaan di dunia dan di akhirat apabila kita tidak berkata-kata dengan perkataan yang tidak memberi faedah. Jadi bila kita diam, selamat. Dan supaya kita menyampaikan kata-kata yang hanya memberi manfaat kepada kita dan orang lain. Jadi ada kata-kata ini manfaat kepada kita. Ada kata-kata dia beri manfaat kepada orang lain. Jadi orang kita nasihat. Orang kita beri peringatan. Jadi dia kata itu yang baik kepada kita, jadi kita cuba usahakanlah supaya kita sentiasa bercakap benda yang baik, kita kata Alhamdulillah. Mudah-mudahan ia dapat melepaskan diri kita daripada kebinasaan dunia dan akhirat. Jadi cuma begitulah. Kadang-kadang kita mikir juga, malah cakap dah aku. Apa benda pun tak cakap. Tak boleh juga. Pasal ada satu kaedah lagi dalam bahasa yang digunakan oleh ulama, as-sakitu anil haqqi syaitanun akhras. As-sakitu anil haqqi syaitan akhras. Mana orang yang diam daripada menyatakan kebenaran atau mencegah kemungkaran, itu nama dia syaitan bisu. Pula. Jadi kita ni tak boleh diam betul pun tak boleh juga. Kenapa diam tu? Tengok orang buat mungkar maksiat, tak boleh cakap. Siapa dia kata tak boleh cakap? Itu diam daripada perkara yang baik. Nama dia syaitanun akhras, syaitan bisu. Jadi kita tak boleh jadi syaitan bisu, kita kena jadi orang yang berkata benar.
Sama ada mencuruh benda baik atau mencegah kemungkaran, kita kata alhamdulillah. Nah, baiklah. Huraian Syekh, perkataan yang tidak memberi manfaat adalah perkataan yang sekiranya kita meninggalkannya, ia tidak memberi kesan. Ia tidak memberi kesan terhadap pahala akhirat. Maknanya kalau kita tak cakap, tak ada apa-apa. Tak ugi akhirat. Itu dia panggil benda tak bermanfaat. Tapi kalau kita beri cakap nasihat, dia kadang-kadang sepatah perkataan boleh memberi kesan dalam jiwa manusia. Sepatah perkataan memberi kesan pada jiwa manusia. Kita larang kita, saudara, kita ni kalau buat lara maksiat pun kita akan mati. No, sepatah kata itu masuk dalam hati dia, dia menyebabkan dia hilang lara. Tak jadi nak buat benda maksiat. Jangan main. Ya kadang-kadang kita duk rasa ya kata-kata kita tu tak berkesan lah, macam-macam lah. Kita bukan ahli motivasi. No, kita bukan motivator. Tapi Allah Ta'ala nak campur dalam hati manusia ni dengan perkataan yang baik ya. Tak nak kata apa dah. Allahu Akbar. Ia tidak memberi kesan terhadap pahala akhirat dan faedah di dunia yang dihajatkan oleh manusia. Bahkan sesiapa yang menyampaikan kata-kata yang beri manfaat, nascaya perkataan yang diucapkannya itu adalah sedikit saja, tidak banyak berkata-kata. Kadang-kadang pasal itulah kata di dalam tu, dalam asal dia kata al khairu ma qalla wa dalla. Perkataan yang baik itu sedikit tapi memberi manfaat. Tak payah janji, tak payah cakap banyak. Oleh itu kita perlu berfikir dahulu sebelum berkata, supaya tiada perkataan tidak berfaedah dituturkannya. InsyaAllah kita cuba usahalah. Enggak, kalau tak ada usaha, macam mana kita nak dapat kebaikan? Macam mana kita nak dapat kelebihan itu? Baiklah. Sebenarnya, tengok kita. Muka surat 114 yang versi Anan. Sekiranya kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala bagi menggantikan perkataan yang tidak berfaedah itu, nascaya ia memberi keuntungan yang besar. Kata orang, zikrullahi falah wa zikrun nahi halak. Sebut nama Allah bahagia, sebut nama orang celaka. Dia nak kata apa? Sebab kalau kita sebut yang baik, tak apalah. Tapi kalau sebut yang tak baik, sudah kita. Jadi banyak masalah. Ini kerana zikrullah itu menyerupai sepotong emas. Kita ni kalau sebut emas, berasa semangat lalu. Kan? Dan perkataan yang tidak berfaedah itu menyerupai sepotong daripada tanah keras. Tanah kerah ni. Dan maka rugi sekiranya orang yang berakal meninggalkan sepotong emas dan mengambil sepotong tanah keras, sekiranya dia tidak mempunyai dosa. Bahkan sekiranya dia mempunyai dosa, maka dia ibarat mengambil sepotong api. Itu adalah kerugian yang besar. Jadi kalau cakapan itu tidak berdosa, macam kita pikul tanah. Tak tahu nak apa. Galah atas belakang berak kita dah. Tapi kesannya tidak ada, faedahnya tidak ada. Kita kata rugi besar itu. Rugi besar itu. Antara perkataan yang tidak beri manfaat adalah perkataan atau cakap berkenaan dengan urusan yang menceritakan setiap perjalanan hidup manusia dari segi makanan setiap negeri, adat dan kelakuan dalam kehidupan serta urusan muamalat dan perusahaan manusia. Kita duk cakap hak orang tu kaya, orang ini, tapi kita sendiri tak ada benda. Jangan. Ini adalah sebahagian daripada perbualan yang banyak diperkatakan oleh manusia. Jadi kalau kita bercakap tentang urusan perniagaan kita, urusan kerja buat kita, itu manfaat untuk dunia. Macam mana orang nak beli barang kalau marketingnya tidak ada? Macam mana orang nak tahu produk kita kalau kita tidak iklan? Dia kenalah iklan. Macam iklan, jadi kenalah bercakap tentang iklan kita. Itu ada manfaat untuk dunia. Manakala sebahagian daripada kebinasaan yang banyak dilakukan oleh lidah adalah berdusta. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Sebab itu ada riwayat kata dalam asar, al-mu'min, orang mukmin ada kalanya dia terjebak dengan dosa. Tetapi al-mu'min la yakzib. Orang mukmin betul-betul beriman, dia tidak berbohong. Kita bimbang hari ini, fenomena berbohong jadi satu benda biasa di kalangan manusia. Tak, kenapa cakap bohong? Orang cakap belaka. Mana boleh? Cakap bohong sewena-wenanya begitu tidak boleh. Jadi kita kena usahakan supaya tak ada dusta.
Karena itulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, orang yang banyak cakap benar, sentiasa bercakap benar, Allah Taala akan tulis sifat dia siddiqan, orang yang benar. Nak dapat siddiq bukan senang. Tapi orang ni sentiasa bercakap bohong hatta yuktaba indallahi kazzaba, ditulis di sisi Allah Taala sifat pembohong. Jangan ini yang kita takut ni. Hari ni kita ditulis sebagai pembohong. Jadi orang yang sifat bohong ni di antara perkara yang cukup dahsyat, di antara perkataan yang berbahaya juga mengumpat. Kita tak mengumpat ustaz weh. Kita cakap isu semasa je. Isu semasa je tapi cakap hal orang. Jadi Nabi sebut dua benda. Kalau cakap hal orang ni dua benda akan jadi. Yang pertama, kalau kita cakap kita peli orang itu betul, orang itu buat, maka itu nama dia mengumpat. Tapi kalau kita kata orang tak buat, itu nama dia memfitnah. Bahat tahu, maka kamu telah fitnahkan dia. Jadi dua dosa ni tak terlepas. Yang di antaranya suka berdebat. Debat dalam perkara yang tak ada faedah lah. Macam orang kerah kepala. Dia kerah kepala, dia kira kalau dia bercakap, dia mesti nak menang. Dia berjalan dua orang, tiba-tiba bunyi macam suara gitu dalam hutan. Dia kata kambing. Kawan dia kata kambing apa burung? Kambing. Akhir kali terbang burung tu. Aku kata dah burung. Dia kata dah terbang apa kambing juga. Dia kata apa? Ini dia panggil geng kerah kepala. Geng kerah kepala ni kira dia nak benar, tak ada kerja. Dia ada juga manusia panggil lagu tu. Kira nak berdebat, dia bukan bercari kebenaran. Kita dibenarkan berdebat. Dalam Quran tu kata wajadilhum billati hiya ahsan. Mu kena berlawan dengan orang kafir dengan cara yang baik, dengan hujah yang mantap. Tapi kalau berdebat kerana nak menang semata-mata, dah terbang berburu juga, nanya. Ustaz Api ingat cerita dalam muzakarah haji gitu. Seorang ni dia pergi Mekah. Orang pergi Mekah, orang ajar dia suruh belajar fiqh perbandingan mazhab yang tak batal wuduk sentuh perempuan tu. Kan? 3 mazhab tak batal wuduk sentuh perempuan. Satu mazhab Syafi'i kata batal. Dia kata dia Syafi'i tulen. Mesti batal punya. Batal. Dia pergi. Dia tawah 8 kali tak sudah. Pusing, batal wuduk. Tawah lagi, pusing. 8 kali. Orang lain sudah balik di hotel dah. Dia duk tawah lagi. Last kali dia kata apa? Dia kata kawan dia, aku lepas pada ni yang ke-9 ni, semua orang tersentuh aku, laki-laki belakang. Sentuh laki-laki belakang. Jadi, dia masuk nak tawah tu, mari makcik. Tak tahulah negara mana India ke apa. Kewah tangan, pau situ. Makcik situ. Makcik pun laki-laki juga. Ni mana ada orang jenis orang di mazhab kerah kepala lah gitu. Orang ajar mazhab, suruh belajar fiqh perbandingan mazhab ni supaya menyenangkan kita kan. Kita pergi Mekah kan, tempat orang ramai, sentuh wuduk bukan dekat nak ambil wuduk. Kalau masjid kampung kita jalan 2 langkah keluar masjid ada tempat wuduk, ni kena pergi jauh, bukan senang. Itu dia panggil berdebat nak kerah kepala. Ini pun satu masalah juga. Jadi kita belajarlah baik-baik, jangan duk berkelahi sama kita. Suka memuji, na'udzubillah. Ini di antara penyakit sekarang ni, suka puji orang. Jadi bila kita tengok orang kita kagum, orang yang kita rasa nak membodek dia, puji selalu. Awak ni orang hebat, awak ni macam-macam awak dah. Jadi pernah Nabi sebut daripada sahabat, Nabi kata, kalau orang ni kaki suka puji orang, melampau-lampau, Nabi kata, kamu ambil debu, campur atas muka dia. Sebab dia ni bukan nak puji sungguh, dia nak bermuka-muka dengan kita. Jadi Nabi kita kata, mu ambil debu, campur atas muka dia. Jangan duduk biarkan dia memuji kamu yang tak ada berfaedah. Tapi kalau pujian tu kita kata ikhlas lah, insya-Allah dah. Orang ni sahabat kita, teman kita, kita pun tahu ucapan dia bukan bermuka-muka, bukan nak membodek, bukan apa. Dia puji sungguh. Jadi kita kena baca lah, kita balas balik pujian tu dengan doa yang diajar oleh. Jadi kita kata Allahumma ja'alni khairan mimma yaqulun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka kata. Dan jadi aku ni lebih baik apa yang mereka sangka. Waghfirli mimma la ya'lamun. Dan ampunkanlah aku apa yang mereka tak tahu. Dia puji aku ni sebab dia tak tahu. Kalau dia tahu hakikat sebenar saya, dia tak puji. Kita puji orang sebab kita tak tahu. Tapi kalau kita tahu perangai sungguh dia, mana siapa nak pujinya. Itulah bacaan daripada ulama bila kita dipuji oleh orang. Ingat kata-kata tu, boleh tulis Ustaz Hafiz. Allahumma ja'alna khairan mimma yaqulun.
kan, waj'alni khairan mimma yazunnu waghfir li mimma la ya'lamun. Jadi ya Allah, jadikan aku ni lebih baik daripada apa yang mereka kata. Mereka puji tadi, tapi aku nak lebih baik daripada itu lagi. Ya. Dan jadikan aku ni lebih baik apa yang mereka sangka. Mana mereka sangka kita ni orang baik, kita nak lebih baik lagi pada itu, insya-Allah. Dan ampunkanlah dosaku terhadap apa yang mereka puji, sedangkan mereka tak tahu kita ni sebenarnya tidaklah sebaik yang disangka itu. Menarik kata-kata apa ni, doa ni perlu sangat kita. Yalah, kita orang puji, pasal itulah kita jangan puji lebih-lebih lah, melampau-lampau jangan. Kalau nampak orang puji melampau tu larang ya, larang. Sekat dia, saudara, jangan lebih-lebih. Nah, kita ni kalau terlalu jet tinggi sangat, dia naik tinggi jatuh. Ataupun kalau terlalu pom tinggi sangat, pecah juga dia punya belon. Jadi jangan kita puji sahabat-sahabat kita berpada-pada. Puji tak apa. Sebab kalau kita buat benda baik, kita buat perkara yang baik, tiba-tiba orang puji kita. Jadi kita baca doa tadi, dan itu dia panggil busyra ajilah. Satu khabar gembira yang Allah segerakan untuk kita dapat maklum di atas dunia ni. Dapat maklum di atas dunia bahawa kita ni diterima oleh sahabat-sahabat kita. Alhamdulillah, tidak jadi halangan dan tidak jadi masalah. Jadi kita kena ingatlah. Jadi pujian jangan melampau. Pujian yang betul-betul. Dan juga di antara sebahagian kebinasaan, terlalu banyak melawak jenaka, bergurau lebih-lebih, tak boleh. Jadi kita nak gurau sikit, dah sekadar orang panggil menceriakan majlis. Kalau dalam ceramah ni kita celik sikit-sikit cerita-cerita johar, cerita nakal, supaya orang hilang boring, hilang mengantuk, itu boleh lah. Tapi kalau semuanya nakal belaka, akhir kali orang habis ceramah dia balik rumah, 1 jam dia dengar ceramah, balik-balik isteri kata, "Ustaz, cakap apa tadi?" "Oh, bagus tak ni." Iyalah, dia nasihat apa? Nakal. Itu yang kita dapat. Yang lain tak dapat. Kita kata rugilah kita. Nah, jadi kita kena letak di tempat yang kita ada tu. Itu. Alhamdulillah para jemaah sekalian. Baiklah, itu di antara kebinasaan yang mari daripada mulut. Baik. Yang pertama, larangan yang pertama tadi, sikap berdusta. Jadi di antara kita kena jaga mulut kita daripada bercakap bohong, cakap yang tidak baik. Sikap berdusta adalah memberitahu perkhabaran yang tidak benar, sama ada ia mengetahui perkara itu, disengajakan ataupun tidak. Sikap ini adalah satu perbuatan dosa. Jadi cuma bezalah tahap. Kalau kita kata yang kita tak tahu, kita kata hak kita tak tahu. Nah, tapi kita berbohong. Tapi kalau tahu, pergi bohong juga 2 kali dosa lah. Maknanya sengaja berbohong dan dosa bohong itu sendiri. Tapi kalau kita tahu, 1 dosa bohong, yang kedua dosa tak tahu. Dah tak tahu kenapa cakap? Dia kata saya tak cakap, saya tanya aja. Ini banyak sekarang ni satu fenomena, bila dia post apa-apa yang dia tak pasti, ini saya tanya aja. Dah tanya apa aja? Tak tahu jangan dia post. Nak tanyalah di tempat yang tertutup. Ni tanya dalam grup, ada 500-600 orang dalam tu. Tanya apa? Jadi mesti ada orang yang akan ambil apa? Akan ambil maklum bahawa perkara itu sudah menjadi satu perkara yang disepakati, yang disetujui. Kita kata jangan begitu para jemaah sekalian, rugi kita. Nah, ini berbahaya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, serta kita meminta supaya Allah Ta'ala laknat ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Jadi orang berdusta ni kalau dia baca Quran, dia laknat dia sendiri. Dia doa laknat ke atas dia. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Allah Ta'ala laknat ke atas orang yang dusta. Dalam hadis yang panjang, Nabi SAW bersabda tentang kelebihan kita cakap benar. Tadi saya nak sebut sikit, tapi hadis dekat sini. Hadis sahih dalam Bukhari Muslim. Nabi kata sallallahu alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal bir. Hendaklah kamu berkata benar. Sesungguhnya berkata benar itu mendorong kepada kebaikan. Wal bir yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu membawa kepada syurga. Kalau kita nak syurga, kita berkata benar. Wa ma zala ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidq hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. Seorang laki-laki
yang berkata benar dan berusaha terus untuk berkata benar. Jadi kita usahalah, jangan cakap bohong kita. Kita usahakan. Tak rugi tuan-tuan para jemaah sekalian kalau kita bercakap betul. Tak rugi. Tak rugi. Aha. Dan bahkan kita dapat keberkatan di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang berkata benar dan berusaha terus untuk berkata benar akan dicatatkan di sisi Allah Ta'ala dan digelar sebagai as-siddiqin, orang yang berkata benar. Orang yang berkata benar. Wa iyyakum wal kadhib. Berhati-hati kamu dengan sikap berbohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya berbohong itu mendorong ke arah kejahatan. Wal fujur yahdi ila nar. Kejahatan akan bawa kepada neraka. Wa ma zalal abdu yataharraz kadhib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Seseorang yang berbohong dan berusaha terus melakukan pembohongan akan dicatatkan di sisi Allah sebagai pembohong. Ini na'udzubillah. Sebab orang yang biasa berbohong ni, dalam istilah orang kampung dikata, kalau dia bercakap tak berkerut dahi. Tak berkerut dahi, ni maknanya tak nampak dia tu kelentong. Kita tak boleh nak kesan dia tu orang panggil scammer ke tidak. Cara dia bercakap tu, confident. No, 100% dia punya cakap confident. Tapi sudah dapat duit kita bagi dia, lain macam dah pula dianya. Lari, nombor telefon kena blok dan macam-macam dia punya. Pada tu lah ana jumpa 2-3 orang sehari dua ni. Ustaz tolong doa lah. Saya sekarang ni diperangi. Oleh apa? Oleh orang yang berhutang dengan dia. Orang tu berhutang dengan kita. Tapi kita kena perang pula. Sebab pergi sebut tentang hutang minta dengan dia. Masya Allah, tabarakallah. Dia kata inilah yang jadi masalah kepada kita hari ni. Jadi kita cakap betul. Cakap benar. Allah Ta'ala akan masukkan, senaraikan kita bersama dengan as-siddiqin, orang yang benar. Tapi orang yang cakap bohong, na'udzubillah, lama-kelamaan ditulis sebagai pembohong, yang dia pun tak perasan dia tu sudah jadi pembohong, dia pun tidak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab sudah sebati dalam jiwa dia, apa dia? Berbohong. Na'udzubillah. Inilah yang kita bimbang hari ini, para jemaah sekalian, kita bimbang kita ni jadi orang yang bohong. Tengok huraian hadis. Maksud dicatat adalah dihukumkan. Mana orang ini dihukum di sisi Allah sebagai kazab, sebagai pembohong, na'udzubillah. Untuk golongan yang pertama dihukum sebagai orang yang banyak melakukan kebenaran dan akan mendapat sifat serta pahala seperti yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla bagi orang yang benar. Banyak sekali. Dalam Quran Tuhan sebut ma'as-siddiqin. Ulaika ma'alladhina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jadi kita ni masuk dalam kafilah, masuk dalam grup orang-orang yang mati syahid, orang yang benar, orang yang Masya Allah, tabarakallah, betapa untungnya orang yang tidak berbohong. Manakala untuk golongan yang kedua dihukumkan bagi mereka sebagai seorang yang banyak melakukan pembohongan serta mendapat sifat dan dosa seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hadis, tengok dalam hadis Nabi kata apa? Diriwayatkan bahawa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba mujanibun lil iman. Hati-hatilah kamu dengan sifat dusta kerana berdusta itu menjauhkan kamu daripada iman. Pada itulah dalam riwayat lain kata al-mu'min la yakzib. Orang mukmin sifat dia apa? Sifat dia tidak berbohong. Kalau dia berbohong, bukan orang mukmin yang benar. Dia orang beriman, dia bukan orang kafir. Tapi sifat darjat iman itu rendah. Darjat iman itu rendah. Sebab dia cakap bohong. Baik, satu lagi hadis riwayat Abu Nuaim, Tirmizi dan Abu Nuaim dengan hadis dia lemah dia punya sanad. Iza kazibal abdu kizbatan taba'ada anhul malaku milan min natni ma ja'a bihi. Apabila seorang hamba Allah telah berdusta sekali, nescaya malaikat menjauhinya satu batu. Satu batu ni 1,5 kilometer kerana busuknya dusta yang didatangkan itu. Hadis ni dhaif dari sudut sanad. Tapi dari sudut dosa perbuatan dusta, memang dosa itu besar. Tak boleh nak lari dari kita tu. Tak boleh nak lari dari kita sebab dosa itu dosa yang cukup menakutkan kita
kita kata itulah yang menyusahkan kita di dunia apa susah orang suka bohong ni kan. Tapi di akhirat esok lagilah dahsyat. Sebab apa lagi dahsyat? Sebab orang-orang yang cukup berbahaya ni cukuplah dia punya keadaan yang begitu tidak stabil di akhirat esok. Baik. Kita pindah kepada satu tajuk lagi, keadaan yang dibenarkan berdusta. Ada waktu dusta itu dibenarkan, diharuskan lah maknanya bukan. Pasal tu dalam bahasa kita orang Melayu ni, dia kata dusta bohong sunat. Nah, raja dengar ke bohong sunat? Ustaz Api? Biasanya bohong sunat ni untuk apa? Bohong sunat dia panggil. Kita kata bukan sekat sunat bohong ni, wajib ada bohong. Jadi ini dia kata bohong ni bukan sekat sunat saja, wajib pun boleh bohong juga. Jadi kita tengok dalam kitab kita dulu, setakat mana sempat. Keadaan yang dibenarkan berdusta. Ketahuilah bahawa dusta itu hukumnya haram. Maknanya asal hukum dusta haram, tidak boleh dibuat. Melainkan dalam keadaan tertentu seperti berdusta dalam peperangan. Jadi dalam peperangan ni kita kalau boleh dengar orang musuh, takkan kita nak cakap betul. Engkau datang berapa orang tentera awak? Saya 1,000 orang. Adalah. Berapa orang kau datang? Adalah 4-5 orang. Tak kuat pun. Jadi kalau kita cakap kita kuat. Ataupun dari sudut strategi psikologi, mungkin kita kena cakap kita kuat. Awak punya tentera berapa? 1 batalion. Berapa? 2,000 orang. Engkau ada berapa? Ada 500. Jadi kita kena tengok keadaan. Kalau kita rasa dia macam confident sangat, kita cuba bui. Tapi kalau nampak dia lemah, kita lemah juga nak suruh dia berlawan. Jadi yang pentingnya dalam peperangan ada beberapa isu yang penting. Baru ni Ana pergi umrah. Ana bawa jemaah kita pergi ke Hamra Al-Asad. Ustaz Api ingat Hamra Al-Asad ni? Jalan nak pergi ke Badar. Jadi malam tu, malam peperangan Uhud hari Sabtu kan? Peperangan Uhud hari. Kemudian malam tu Nabi duduk fikir, Abu Sufyan ni kalau lari balik, kalau dia serang balik Madinah, nanya. Kita tengah sakit ni. Abu Sufyan pun menyesal. Dia lari cepat undur. Sedangkan dia hampir menang dah. Dah 70 sahabat gugur syahid dah. Jadi masing-masing berfikir. Yang ni nak halau dia, yang ni nak serang balik. Jadi esoknya datang seorang nama dia Ma'bad. Nabi kata mu pergi Ma'bad, pergi jumpa Abu Sufyan, cakap dengan dia, mu jangan pergi Madinah. Muhammad sedang kumpul tentera-tentera yang tak pergi Uhud semalam, yang gagah perkasa, yang belum lagi sakit. Jadi ini semua dalam peperangan. Jadi boleh kita buat strategi dalam peperangan. Tapi jangan sampai bohong kuatlah. Jadi asalnya dalam urusan mendamaikan antara dua belah pihak yang berkelahi. Ini dibenarkan juga. Contohnya kita kata Mamak dengan Doloh ni berkelahi. Mamak dengan Doloh berkelahi. Macam mana kita nak damaikan dua orang ni? Jadi kita pergi jumpa Mamak tu. Mat, kita ni ingat tak? Waktu engkau baik dengan Doloh tu, kita happy je. Travel bersama, makan kedai kopi sekali. Baru ni aku minum kopi dengan Doloh, dia cakap, Allah sukanya dia kalau boleh kumpul balik dengan Mat. Mana ada dia balik, dia tak benci aku. Tak, dia cakap. Jadi, besok nampak Mak ni dah lega, macam nak terima balik Doloh ni, kita pergi cari Doloh pula. Lah, malah aku cakap dengan Mat, dia rindu dengan kau. Dia kalau boleh mengopi sekali, puas hati je. Akhir kali, okeylah kalau macam tu kan. Kita pun cari satu kedai kopi, besok kita jumpa di sana lepas solat Isya pukul 8.30, pukul 9 contohnya dah. Ini tu dia panggil walah je dua-dua ni tak ada pun. Itu dia panggil bohong mendamaikan. Bohong mendamaikan di antara dua sahabat yang berkelahi. Boleh juga. Serta dalam urusan rumah tangga bagi seorang suami yang menjaga isteri-isterinya. Ini minta maaf lah. Kita dengan Ustaz Api ni mazhab tauhid ya, mazhab satu belaka, tak ada lebih-lebih. Ke dia Api senyap-senyap saya tak tahu. Tapi setakat ni begitulah. Jadi kalau orang yang ada isteri ramai, kena ada teknik lah dah. Ni balik rumah nombor 1, bawa balik baju dia pakai sana, suruh nombor 2 basuh. Mana nak damai dua orang ni? Macam boleh macam tu. Ada seorang kawan saya ni, dia duduk rumah nombor 2.
Tapi telefon hok nombor 1 suruh masuk. Aku nak balik makan sana dia tu. Nombor 1 kata kau dah tak ada, aku nak relax lah, tak nak masak. Jadi ini pun kacau juga. Jadi banyak benda-benda yang tak betul kita ni. Yang betulnya macam nak namaikan. Itulah dia kata bohong sunat. Inilah antara lah. Tapi ada juga bohong yang wajib. Naam. Contohnya orang ni berkelahi, dia kejar orang ni dengan parangnya, dengan senjata tajam. Jadi bila orang ni mari dekat kita, tolong tapi si Pok Dogo tu nak bunuh saya dah. Kita ambil orang ni, kita simpan dalam store rumah kita ke? Nak kita tak mana-mana sembunyikan dia. Jadi bila si yang mengejar datang, mu tengok tak si Fulan? Tak ada. Aku duduk nyapu sapuh daripada pagi sini, tak ada. Jadi kau pergi tempat lain lah. Jadi bila dia pusing tempat lain, kita selamat. Itu dia panggil bohong wajib, bukan bohong sunat. Sebab kalau kita tak bohong, mati kawan tu. Jadi kena bohong wajib. Jadi bohong ni macam-macam peringkat lah. Ada bohong sunat, ada yang wajib, dan ada yang bohong, yang banyaknya bohong ni haram lah. Bohong karut yang banyaknya. Apabila suami perlu berdusta, lebih baik dia menggunakan lafaz tauriyah. Tauriyah ni lafaz bahasa yang tak jelas. Bahasa yang boleh dierti dengan banyak makna. Iaitu menyebut perkataan yang punya dua makna. Satu makna yang hampir dan satu makna yang jauh. Makna yang hampir difahami oleh pendengar, tapi tidak dikendaki oleh orang yang berdusta itu. Dia maksudkan maksud yang jauh, tapi tidak dipahami oleh pendengar itu. Anak buah dengan seorang syekh harap lah. Dia kata dia ni seorang qadi, dia qadi hakim. Jadi isteri dia dapat kesan dia ni ada isteri lain. Jadi bini dia pun nak suruh dia bersumpah bahawa dia tak ada isteri. Kalau ada isteri, jatuh talak. Macam mana dia nak buat supaya isteri dia ni, supaya dia sumpah tak jatuh talak? Ni cerita teknik ni tak tahulah siapa dia boleh buat ni. Tak apa boleh buat, berani silakan. Jadi pagi tu isteri dia datang ke pejabat. Isteri tua hok beken ni. Dia pun suruh isteri nombor 2 dia yang baru kahwin tu, suruh datang juga pejabat, konon-kononnya nak berjumpa tuan qadi, nak mengadu hak suami dia tak adil. Jadi mari. Jadi bila mari, dia tanya isteri di pertama ni, siapa dia ni? Dia tahu orang nak mengadu hak tu, suami dia tak betul. Dia macam suami saya jugalah. Kata, mana suami awak baik? Apa pula ya? Lepas tu dia kata, hari ni dia nak pengesahan bahawa suami dia kena bersumpah yang dia tak ada isteri lain. Suami dia kata apa? Aku bersumpah hari ni. Mu nak suruh berapa kali sumpah? Dia kata, wallahi, wabillahi wa tallahi, sekiranya saya ada isteri lain daripada hak ni, lain daripada yang ada di sini, di pejabat saya ni, maka jatuhlah talak dia. Mana Ustaz Api? Jatuh talak tak jatuh talak? Ini dia. Pasal apa tak jatuh talak? Sebab dia kata yang ada di luar pejabat. Sekarang ni dua-dua bini ada di pejabat. Bahaya juga. Main ngetuk qadi ni pun selamat dia orang. Baiklah. Cukuplah cerita jangan duk panjang ni. Jadi lain macam pula orang dengar. Tuan Ustaz semangat bab ni tak ada apa-apa cerita ya tu. Maknanya dia cerita. Jadi suami itu guna lafaz tauriyah. Jadi kalau aku ada isteri lain di luar sini, lain daripada di sini, jatuh talak. Jadi dia dua-dua tu dia kumpul di pejabat dia belakang hari tu, selesai masalah. Selesailah dia punya sumpah. Allahu akbar. Baiklah. Itu keadaan yang dibenarkan berdusta. Yang kedua, sifat yang kedua yang membawa kebinasaan yang lahir daripada kata-kata seorang adalah mengumpat. Jadi oleh kerana mengumpat ni satu tajuk panjang, masa kita pun sudah tamat. Jadi kita tangguh dulu sehingga kepada siri yang akan datang. Tak tahulah bulan depan ni bulan Ramadan ada program ke tidak. Tunggu Ustaz Hafiz bagi signal lah nanti. InsyaAllah. Jadi kita break setakat tu dulu Ustaz Hafiz. Jadi untuk ulasan dia saya serahlah kepada Ustaz Hafiz membuat penggulungan kepada apa yang kita bincang. Fadhil tafadhal masykuran. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih Fadil Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman hafizahullah taala di atas perkongsian ilmu pada malam ini berkait dengan
kalam ataupun tamak dalam kata-kata, dan diuraikan apa yang telah kita semua dengar berkait dengan penipuan, pembohongan yang dikategorikan, klasifikasikan antaranya yang kebanyakannya adalah haram, tapi ada yang diharuskan yang dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Kita semua mengambil maklum dan apa yang telah disentuh berkait dengan tauriat itu, satu kalimah yang mengandungi dua makna ataupun lebih, dan juga keadaan situasi tertentu ketika di medan perang dan sebagainya. Soalan Datuk terkait dengan apakah amalan sunat yang dilakukan pada malam nisfu Sya'ban? Jadi malam nisfu Sya'ban ni seperti yang saya sebut tadilah. Nah, ada riwayat hadis yang mengatakan ya tali'ullahu, Allah Ta'ala tengok pada hambanya pada malam nisfu Sya'ban, maka diberinya keampunan kecuali orang yang berkelahi, orang yang musyrik, dan orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik. Jadi yang kita naknya orang yang berkelahi tadi, musyahin. Maka di antara amalan yang paling baiklah pada malam nisfu Sya'ban ini kita bermaaf-maafan kepada saudara-saudara kita yang kita berkelahi dengan dia. Kemudian penuhkanlah malam ini dengan doa, dengan bermunajat, dengan kita baca Quran. Malam Jumaat ini banyak selawat, baca surah Kahfi. Bacalah apa-apa surah yang kita hafal dan baca Quran ataupun sambung juzuk yang dah kita baca. Jadi perbanyakkanlah pelbagaikan ibadat-ibadat. Mudah-mudahan ada ni Allah Ta'ala lapangkan hati kita, cerahkan dada kita, insya-Allah. Nah. Barakallahu fiik. Dalam bab ghibah, Ustaz, adakah seorang suami dan isteri yang bersembang ataupun sama-sama berkongsi tentang kelemahan anak mereka termasuk dalam kumpulan ghibah? Mana suami isteri bincang tentang anak-anak. Anak. Kita dengan anak kita tak ada ghibah. Sebab biasanya kita bila bercakap tentang anak, kita nak islah, nak baiki dia. Bukan kita nak punahkan anak. Nah, jadi itu tidak termasuk dalam. Kalau tidak, macam mana kita nak bincang? Macam mana kita nak bincang anak kita? Mengumpak ni mak ni. Bukan aku mengumpak kamu, aku nak betul dengan kau. Nah, itu lain dia punya cara kita dengan anak-anak. Nah, sebab itulah kita dengan anak ni kita boleh mengungkit. Atau kita boleh ungkit balik. Dia tak patah pahala. Ayah dengan mak ada kuasa imuniti lain yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Nah. Kalau sebaliknya, Doktor, anak-anak duk cerita pasal mak ataupun ayah? Anak-anak ada masalah. Biasanya anak-anak ni, kalau mak dah tua tu banyaklah dia kutuk je. Orang tua dia mengada-ngada lah apa benda, itu tidak boleh. Dan Allah Ta'ala larang anak-anak kutuk ibu bapa. Lebih-lebih lagi kalau mereka di saat mereka yang sedang di ujung usia, yang sangat memerlukan kepada pembelaan daripada anak-anak. Banyak anak kutuk mak ni bila dah tua sebenarnya. Waktu muda-muda tak kutuk pun. Nah. Jazakallahu khairan kathiran. Terima kasih banyak kepada Fadil Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman di atas jawapan itu tadi. Dan untuk makluman semua, pada bulan Ramadan insya-Allah kita akan berehat dan kita akan sambung lagi usrah selepas pada musim Syawal insya-Allah. Cuma kita ada lagi sebelum Ramadan ni, ada lagi dalam seminggu dua lagi untuk sebelum kita berehat sepenuhnya insya-Allah. Kita tangguhkan dulu surah kita pada malam ini dengan bacaan doa ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan dan serahkanlah Ramadan itu untuk kami melakukan ibadat sebaik dan sebanyak mungkin padanya, dan qabulkanlah semua kebaikan yang kami lakukan pada bulan Ramadan sebagai amal yang Engkau terima ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka as-salamata wal afiyah. Ya Allah, berilah kepada kami keselamatan, kesejahteraan kepada kami, keluarga kami, anak-anak, cucu-cucu kami, dan selamat dapat sampai ke Ramadan dalam keadaan kita semua sihat wal afiat, dapat menunaikan ibadat dengan sempurna ya Rabbal Alamin ya Mujibas Sa'ilin, dan dapat lagi kami bertemu dalam majlis ilmu yang akan datang. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil